Assalamualaikum. Anda bersama saya lagi, Aiman Hafiz, dalam rancangan Mai Nak Cerita. Okey, kali ini kita bersama lagi dengan Ustaz Syarul Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, topik kita hari ini jadi permintaan ramai sangat tanya benda ni. Okey, depa tanya pasal santau, sihir. Banyak benda tu. Dalam topik ini insya-Allah kita akan kupas pasal sihir dengan amalan-amalan yang kita boleh buat untuk mengelakkan daripada diri kita kena sihir. Ramai nak tahu kan? Okey, kali ini kita cerita. Okey Ustaz, boleh teruskan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Makasih kepada Aiman dan semua kru Warehouse Production. Okey, yang sudi hadir pada hari ini bersama dengan saya untuk membincangkan berhubung dengan kali ini kita bincang berkenaan dengan sihir. Sihir, santau, banyaklah kan, benda-benda tu semua dia sebahagian daripada sihir. Yang penting tajuk besar dia adalah sihir. Apakah yang dimaksudkan dengan sihir? Ulama menyebutkan sihir, berkata Al-Imam Al-Azhari, dia kata sihir ialah amal perbuatan yang dilakukan dengan mendekatkan diri kepada syaitan ataupun meminta pertolongan syaitan. Maksudnya buat satu-satu amalan yang menyebabkan kita macam nak minta tolong, bukan macam lah, memang minta tolong daripada setan, menyeru dan memanggil dan menyuruh syaitan buat benda macam tu, buat macam ni dan sebagainya, maka itu dinamakan sihir. Dia beza dengan macam orang dia kata dia terkena gangguan. Jadi dia pergi mana-mana, benda-benda tu merasuk dia ke ataupun dia terkena sebarang gangguan. Yang itu tanpa diundang. Tetapi berbeza pula apabila benda ni dipanggil, diseru dan diundang untuk pergi kacau sikit-sikit orang. Dihantar dan sebagainya, maka itu nama dia sihir. Pi mai 2 kali 5 kali 2 berarti nama kata sihir ke, santau ke, pukau ke, ilmu pengasih ke, terkena gangguan ke, pi tempat-tempat yang tak sepatutnya pi dan sebagainya, semua ni ada kaitan dengan jin. Yang mana minta pertolongan jin termasuk dalam kategori itulah. Yang mana minta pertolongan ataupun hantar jin pi, maka itu nama dia sihir. Tapi kalau tak lari, semua-semua tu adalah berkaitan jin. Berarti topik tajuk besar dia tu adalah jin lah. Bila dia punya subtitle dia tu adalah sihir. Okay. Sihir. Tapi sihir ni dia lebih kepada kita hantar, kita buat kepada seseorang, kita nak mengkhianati seseorang, maka dia lebih kepada tu. Contohnya bagi pecah belah rumah tangga, kan, ataupun memang nak bagi buat santau ke. Santau pun ada macam-macam. Ada santau dia bagi makan benda-benda, dia panggil santau makan, santau angin dan sebagainya. Santau angin maksudnya dia hantar dia, lebih kurang sihir lah. Lebih kurang sihir. Di sana terdapat begitu banyak ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Nabawi yang menyabitkan tentang bagaimana wujudnya sihir dalam kehidupan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, antara lain Allah Taala menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ayat yang begitu panjang, Allah Subhanahu wa taala menyabitkan tentang keadaan berlakunya sihir yang suatu ketika dahulu Allah utuskan malaikat. Ada malaikat, nama dia malaikat Harut dengan Marut, di mana Allah utuskan mereka ni datang menjadi satu fitnah
Maksudnya ujian lah. Malaikat ni mai untuk ujian, nak tengok orang-orang yang beriman pada ketika tu. Sama ada mereka ni selamat, yang selamat. Maka mereka ajaklah ilmu yang apa yang dinamakan sebagai ilmu sihir. Seperti mana Allah Ta'ala kata, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Mereka ni datang mengajar manusia pada ketika tu ilmu sihir. Kan? Yang mana sihir ni yang diturunkan oleh Allah kepada dua malaikat yang namanya di satu tempat nama Babil ataupun Babylon. Biasa dengar tentang Babylon dan sebagainya, ada sejarah-sejarah dia kan. Tergantung Babylon. Dan ada di sana ada malaikat dia mai turun nama Harut wa Marut. Dan setiap kali mereka ni mengajar, mereka akan cakap wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Dia takkan ajak melainkan dia kata innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ajak kamu ni hamba jangan kufur. Ajak sebagai nak tahu kata ilmu tu, nak ajak supaya, betul ulama kata mempelajari ilmu sihir hukum dia harus, tapi beramal dengan ilmu sihir adalah haram. Boleh nak belajar, ambil tahu. Saya belajar. Saya pernah belajar macam mana cara nak buat santau, apa ramuan dia, santau angin, santau makan. Kita pernah belajar macam mana cara kita nak kembalikan santau yang orang buat pergi hantar balik kat orang tu. Tapi kita tak buat lah. Kalau kita pun buat lagu tu, kita dengan orang yang buat tu apa beza? Dia buat kat kita, kita buat balik kat dia. Lama-lama duk sama, macam orang dendam dia buat kita, kita buat dia balik. Sama, apa beza kita dengan dia? Kan? Jadi ini antara benda yang kita kena clear cut lah. Jadi walaupun kita tahu, tak semestinya untuk diamalkan. Pesan kat tuan-tuan dan puan-puan semua, tolonglah jaga keluarga masing-masing. Terutamanya pakaian dalam, yang memang agak amat berbau dengan bau badan. Lebih-lebih lagi orang yang memang dia jenis bau badan. Kira barang tu kena ada bau badan kita lah. Bau badan kita. Contoh kalau rambut ke apa. Tu lagi lah, tak payah bau, tak apa tu. Rambut, kuku. Sebab tu Nabi kena apa? Nabi pernah kata apa? Takutlah bahawa kamu akan disihirkan dengan menanam kuku-kuku kamu. Pernah Nabi SAW, sejarah menunjukkan bahawa Nabi pernah disihir oleh Lubaid Al-A'sam, seorang Yahudi. Nabi jalan di satu tempat, Nabi seluk tangan dia nak ambil satu benda lah, tak ingat ambil sapu tangan ke apa ke. Tiba-tiba sikat Nabi jatuh. Yang kita faham kan, Nabi benar-benar dia bawa sikat dan sebagainya. Sikat Nabi jatuh. Dia ni duk usyar daripada jauh. Lepas tu dia tengok sikat Nabi jatuh, Nabi pun jalan. Lepas tu dia pergi cepat-cepat, dia pergi ambil sikat tu. Dia tengok dekat sikat tu ada selai dua rambut Nabi. Dia ambil yang tu dan dia sihirkan Nabi. Jadi ulama khilaf, adakah Nabi kena sihir tu? Ada ulama kata Nabi kena dan Nabi tahu tapi tak jadi mudarat. Ada ulama bagi tahu tak, Nabi tak kena tapi Nabi tahu sebab disebutkan oleh malaikat bahawa dia telah disihirkan oleh Lubaid Al-A'sam ni. Okey, panjang benda-benda tu, ada khilaf ulama dan sebagainya dalam menentukan bahawa Nabi kena ke tak kena. Tapi yang pastinya Nabi juga pernah disihir. Apatah lagi kita. Kita hidup di zaman moden macam ni, kita rasa macam kadang-kadang boleh jadi kita tidak akan disihir. Tak, silap. Kadang-kadang di zaman yang macam ni pun manusia banyak lagi terlibat dengan benda-benda yang dinamakan sebagai sihir. Bahayanya. Maka berhati-hatilah, lebih-lebih lagi benda-benda yang melibatkan tubuh badan kita. Kuku, potong kuku, ambil simpan, tanam dan sebagainya. Rambut. Sebab tu kadang-kadang macam secara peribadilah. Secara peribadi saya lebih kurang menerima tetamu di rumah. Secara peribadi saya kurang menerima tetamu di rumah. Sebab kalau orang main rumah kita, kalau ada orang dalam ramai-ramai tu memang nak buat naya kita, dia duduk, alah rumah kita ni, ya lah rumah, kadang-kadang tak terjaga juga kan. Ada rambut kita ke, keluarga kita ke. Orang nak buat naya kita, dia dapat selai dua rambut. Tambah pula kan kadang-kadang bila kita ni tak perasan, janggut kita luruh ke, orang perempuan kan kadang-kadang rambut, kadang-kadang kat kaput tu penuh dengan rambut penuh. Kita hidup, kita faham benda-benda tu. Bila lagi orang perempuan kalau dah bersalin memang rambut gugur banyak. Sebab banyak kalsium dalam tubuh badan dia tu dah dikongsi dengan anak dia. Jadi kadang-kadang luruh gigi, luruh rambut. Pesanan untuk orang perempuan, nak lawa pun sebelum kahwin je. Dah kahwin bolehlah lawa, tapi tak terlawa sangat pun. Makin hari kalsium hilang, kolagen hilang, anak ambil. Nak buat macam mana? Itulah lumrah hakikatnya lah Tuhan cipta. Maka bila luruh ni, bila orang main rumah kita, dia sapu-sapu sikit, dia dapat kat kita punya rambut. Oh, cari pasal lah. Kalau kita tak kuat iman kita, dia hantar iman kena.
Bahaya tu Aiman. Jaga benda-benda daripada cebisan tubuh badan kita dan sebagainya. Kalau tak dapat, kena cari benda-benda yang ada bau badan, pakaian-pakaian dalam. Sebab tu orang tua dulu-dulu kalau ada orang lalu bawa penyidai tu, marah sungguh depa. Maknanya nampak sangat hang memang main. Siapa nak lalu bawa penyidai rumah orang? Mesti ada benda tak baik, main nak curi pakaian apa semua. Lebih-lebih lagi pakaian dalam. Maka kalau boleh kita jaga pakaian-pakaian dalam ni dijemur di tempat-tempat yang agaknya payahlah orang nak boleh ambil. Jangan sampai orang duk tepi jalan pi kuih ambil apa jungoi tangan buat lagu tu sikit pun dah boleh dapat dah, kita tak mau. Sebab bahaya kalau ada orang buat naya kita, nauzubillah. Kita pula iman lemah dah ketika-ketikanya nak jadi asbab dia, maka tu bahaya dia. Maka berhati-hatilah tuan-tuan. Berhati-hati tuan-tuan dalam perkara yang melibatkan soal sihir ini. Ada soalan? Yang tu kira cara paling senang mereka nak buat lah. Kena ambil barang daripada kita lah. Kalau dengan gambar saja boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Lepas tu jangan duk bubur dalam Facebook gambar ikut dan. Lebih-lebih lagi gambar-gambar yang tak tutup aurat. Nak bubur boleh, tapi berhati-hati. Kalau orang dapat gambar kita, sebab tu setengah orang kadang-kadang dia punya gambar-gambar ni depa tak bubur. Depa bubur gambar orang lain, gambar depa tapi tak bubur. Apa nama kita panggil tu yang macam WhatsApp tu di tepi tu ada gambar tu panggil apa? Profile picture. Profile picture tu. Jadi kalau setengah orang tak bubur gambar. Dia bubur gambar kereta. Gambar kereta, gambar apa-apa benda. Bukan apa nak elakkan daripada gambar. Tapi kadang-kadang kalau tak ada gambar kita tak kenal siapa-siapa. Pun susah juga. Cuma berhati-hatilah. Lebih-lebih lagi yang melibatkan orang perempuan. Maka berhati-hatilah kalau kita nak bagi gambar ke orang, kita nak tangkap gambar dengan orang. Oh lah ni kita susah nak kawai dah zaman lah ni. Ambil gambar tu dah jadi satu kemestian. Sehingga mungkin rasa mungkin kat setengah-setengah orang tu, kalau dia tak ambil gambar satu hari siap-siap dia boleh mati je bah. Dia tak ambil gambar, tak selfie, tak ambil gambar. Hari ni gambar lagu tu, esok gambar lagu ni. Gambar je mana-mana pergi semua nak ambil gambar. Sedangkan benda-benda macam ni boleh mendatangkan masalah. Sebab tu orang dulu-dulu dia tak simpan gambar. Bahkan ulama khilaf dalam hukum tentang hukum gambar. Setengah ulama kata simpan gambar haram, setengah kata makruh, setengah kata harus, dengan perbincangan yang panjang lebar. Setengah kata tak boleh full body, mesti kena separuh dan sebagainya lah. Ala kulli hal, benda-benda tu ada baik dia dan ada buruk dia, tapi lebih banyak dia punya keburukan dia. Kan? Lebih-lebih lagi kita bubur gambar-gambar yang tak tutup aurat. Lepas pada tu itu lagi mengundang fitnah dan sebagainya.